Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasir al-haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma nawwir bil kitabi basari wa atliq bi lisani wa shrah bi sadri wa sta'mil bihi jasadi bi hawlik wa quwwatika fa innahu la hawla wa la quwwata illa bik subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim amma ba'du. Alhamdulillah, terafakkan kesyukuran dan terima kasih kita kepada Allah Ta'ala. Pada kali ini kita sambung lagi pengajian kita Risalah Al-Mahid lil Mubtadi'in. Yang mana kita berhenti pada muka surat 52. Kita sedang membicarakan tentang suci yang tidak sampai 15 hari 15 malam. Yang kita tahu sekurang-kurang suci di antara dua haid adalah 15 hari. Sekurang-kurang suci di antara dua haid adalah 15 hari. Haid yang kitaran yang pertama suci, kemudian haid kitaran yang kedua. Maka suci tadi tu, haid kitaran yang pertama, suci haid kitaran kedua. Nak kata haid kitaran kedua, suci tu mesti minimum paling kurang 15 hari, 360 jam. Jika lebih, tak ada masalah. Suci 24, 25, 26, tak ada masalah. Lagi banyak, tak ada masalah. Banyak mana pun, walaupun bertahun-tahun. Kitaran pertama datang haid 7 hari. Tahun 2022, bulan Ogos 2022, 7 hari haid. Bulan Ogos 2023 baru mari balik darah. Maka yang mari balik tu darah haid lah. Jarak di antara kitaran pertama ataupun jarak di antara haid pertama dan kedua setahun lah. Jadi tapi itu maksimum, tak ada had, tak ada maksimum. Setahun lah, 2 tahun lah, 10 tahun lah. Tapi sekurang-kurang suci ada. Sekurang-kurang suci ada had, ada minimum, bukan ada had, ada minimum. Iaitu minimumnya 15 hari. Okey, itu yang kita sedang bincang. Tiba-tiba suci tu tak sampai 15 hari. Macam mana nak buat? Tengok sikit, ada dua keadaan. Keadaan pertama, haid keluar darah, suci keluar balik. Yang mana keluar balik tu masih lagi dalam 15 hari, maka haid keseluruhnya. Kita dah bahas sebelum ni. Yang kedua, suci. Yang kedua, haid datang, keluar darah, kemudian suci. Suci setelah 15 hari, bukan 15 hari suci. 15 hari bermula keluar darah haid, keluar darah balik yang kedua tadi. Maka
dia perlu menyempurnakan baki suci. Dengan maksud, jika sucinya tu, darahnya tu, haidnya tu baru 7 hari, suci, tak ada darah, kering 10 hari, keluar balik. 7 hari haid, 7 hari haid, 10 hari suci, keluar balik darah. Maka 7 hari haid, mula-mula tu haid lah 7 hari. Suci 10 hari tu suci lah. 7 tambah 10 baru dah 17. 17 tu lebih daripada 15. Okay? Maka keluar darah balik. Hari ke-18 lah maknanya keluar darah balik. Maka hendaklah dia menyempurnakan baki suci. Maksudnya apa? Suci baru 10 hari kan? Maka keluar darah. Seterusnya keluar istihadah. Keluar lagi esok tu istihadah. Sebab apa? Sebab suci tak cukup. Suci 10 hari je. Jadi sampai bila darah yang keluar tu istihadah? Sehingga cukup 15 hari sekurang-kurang. Jika dah cukup 15 hari, iaitu 10 hari tak ada darah, 5 hari kita panggil istihadah, maka cukuplah 15 hari. Kalau darah keluar lagi selepas pada tu, dia adalah haid kitaran kedua. Itu kita dah bincang pada muka surat sebelum. Baik, kita masuk pula secara umumnya macam tu lah. Secara umumnya, cuma nak guna kaedah menyempurnakan baki suci kerana suci tak cukup tadi, dia ada 3 syarat. Syarat ini jarang dibincangkan dalam kitab-kitab. Kitab-kitab yang fardu ain jarang dibincangkan. Tak ada. Tapi dia termasuk daripada syarat. Kalau tak cukup syarat macam ni, tak boleh ikut kaedah sempurnakan bagi suci. Maka kalau macam tu, apakah syarat-syaratnya? Mari kita tengok sikit dulu. Kaedah ini dikenali sebagai penyempurna baki suci. Maksudnya darah yang keluar balik tu adalah darah istihadah, darah kedua. Darah yang keluar balik itu adalah darah istihadah. Kerana apa istihadah? Kerana nak kata haid kitaran kedua tak cukup. Apa yang tak cukupnya? Suci tak sampai 15 hari. Baik. Syarat, tapi nak guna kaedah tu ada 3 syarat. Yang pertama, darah kedua keluar. Bila sebut darah kedua, darah yang keluar balik tu, setelah 15 hari 15 malam yang dihitung dari darah pertama. Okey, mari tengok whiteboard saya ni. Nak menyempurnakan baki suci, kita kira baik. Jadi kita cuba bagi contoh penyempurna baki suci secara umum dulu. Secara umum, macam ulangan. Datang darah 7 hari, kemudian suci, tak ada darah, hijau tak ada. Okey, kita ambil sampai 17. Kemudian darah keluar balik. Baik. Darah yang keluar 7 hari haid. Okey, 7 harilah haid. Waktu suci ni suci. Maka adakah
hari yang ke-18 haid kitaran kedua. Nak kata haid kitaran kedua, syarat dia suci di antara dua haid mesti 15. Maka tak cukup. Kenapa tak cukup? Baru berapa? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Baru 10 hari suci. Maka ia bukan haid kitaran kedua, darah merah yang datang balik 18, 19, 20 ni. Kalau bukan haid kitaran kedua, bukan, habis tu apa? Adakah dia haid kitaran yang pertama gabung dengan 7 hari haid ni, haid satu ni? Kalau gabung, maka 20 hari haid. Kalau gabung, jadi 20 hari haid. Daripada hari 1 sampai hari ke-20. Maka 20 hari haid terbatal kerana sebanyak-banyak haid cuma 15 saja. Maka bukan. Habis tu, kalau bukan haid kitaran kedua, dan dia juga bukan hari ke-18 ni, dia bukan sambungan daripada haid kitaran pertama, habis tu darah apa? Okay. Maka ia adalah darah menyempurnakan bagi suci dengan maksud istihadah. Istihadah. Syarat nak kata hari ke-18 yang keluar balik ni istihadah, syaratnya ada 3. Yang pertama, mari kita tengok. Darah keluar, cuba baca tu. Darah kedua. Apa maksud darah kedua? Darah kedua tu, maksud dia ni lah. Inilah darah kedua. Mungkin dia akan turut 21, 22, 23. Akan keluar balik 24. Akan berterusan. Tapi biarlah kita ambil 3 hari dulu. Ni lah darah kedua. Ini yang dipanggil darah kedua. Ini dipanggil darah pertama. Itu maksud tu. Darah kedua yang keluar. Tengok tu. Darah kedua yang keluar setelah 15 hari. 15 malam yang dihitung dari darah pertama. Tu. Tengok. Darah kedua ni. Ni. Darah kedua kan? Keluar lebih 15 hari. Setelah 15 hari. 15 hari mana? Nak kira kat mana satu ni? Nak kira yang ni satu ke? Hari ke-8 ni? Hari bermula suci satu? Ke mana nak kira ni? Tak. Kira yang kata setelah 15 hari tu dikira pada di sini. Hari pertama haid tu. Di sini, kira di sini. Hari pertama haid ni. Maka hari pertama haid kalau kat situ, yang setelah 15 hari ada di sinilah. Di sini. Jadi darah kedua 18, 19, 20 dan mungkin berterusan lagi. Darah kedua keluar setelah 15 hari 15 malam. Setelah border 15 hari. Okay? Setelah 15 hari 15 malam yang dihitung dari darah pertama. Yang dihitung daripada darah pertama ni. Jangan salah kira hari suci, hari ke-8 tu yang suci baru kira kat sini hari pertama. Bukan. Takut salah kira situ. Okey. Maka kalau macam ni lah gayanya, darah kedua yang keluar setelah lebih daripada 15 hari 15 malam. Lebih daripada, maksud hari ke-16 ke atas, baru dia keluar balik. Yang keluar balik tu, maka cukup satu syarat. Tu baru syarat pertama. Ni baru syarat pertama. Mana cukup satu syarat. Okey. Sambung lagi. Darah kedua ini adalah darah istihadah. Darah kedua tu maksud darah kumpulan kedua. Adalah darah istihadah. Yang tidak disyaratkan bersambung. Kerana ianya dihukum suci untuk menyempurnakan baki sekurang-kurang suci. Katakanlah darah tu berterusan lagi, darah kedua tu berterusan lagi, katalah sampai 25, 26 baru berhenti, katalah. Okay? Katalah gitu.
Maka darah yang kedua ni 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ni dipanggil darah kedua lah. Darah pertama yang 7 hari ni tak syarat darah tu berterusan. Darah tu on off pun tak apa. Itu maksud dia. Contoh on off macam mana? Contohnya contoh apa pula? Sekejap. Sekejap. Silap. Okey. Tak ada darah 22, 23. Contoh. Darah ni telah berputus-putus. 18 ada darah, 19 ada, 20 ada, 21 ada, 22 tak ada, 23 tak ada, 24 ada balik, 25 ada balik. Tak kira, tak peduli. Darah kedua ni tak ada syarat bersambung. Darah pertama, nanti dulu. Darah pertama ada syarat, tapi nanti dulu. Darah kedua ni tak syarat bersambung. Darah kedua yang keluar setelah 15 hari tadi tak syarat bersambung. Untuk lagi jelas, kita tukar sikit contoh. Kita tukar pula contoh yang lebih jelas. Contohnya 17, 18 keluar darah balik tadi kan? Keluar darah balik. 19 tak ada darah, suci. 20 ada balik. 21 ada. 22 suci, tak ada darah. 23 ada balik. 24 suci. 25 ada balik. 26 suci. Ni habislah darah berhenti dekat 26. Darah kedua ni berputus-putus, on off. Adakah dia mempengaruhi kaedah yang kita nak pakai, iaitu darah yang kedua yang keluar balik tu adalah boleh mencukupkan baki suci, iaitu semua istiadah sehingga 15 hari tadi tu. Sebab tak cukup suci kan? Suci kan 10 hari ni, kan 10 hari saja. Suci kan 10 hari je. 8 sampai 17 kan 10 hari. Tak cukup. Tiba-tiba nak cukupkan baki suci lah. Hari ke-18 ada darah. Maknanya baru 11 hari suci. Bro, 11 hari sebab 18 tu istiadah. 19 tiba-tiba tak ada darah. Macam mana nak buat ni? Tak boleh ke pakai penyempurnaan baki suci? Boleh, jalan aja. 19 adalah suci, 20 suci, 21 suci, sehinggalah cukup 15 hari. Kalau darah berterusan lah. Tak apalah. Contoh darah berterusan, 18 ada darah, 19 ada darah, 20, 21, 22, 23, 24 semua ada darah. Contoh. Maka 18 adalah hari yang ke-11. Kita kira suci lah, sebab nak cukupkan baki suci. Suci baru 10. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 baru 10 hari suci. Keluar darah balik 18. 18 ni adalah suci juga. Hari yang ke-11 suci lah dikiranya. Hari 19 keluar darah juga berterusan. Katalah berterusan 12, 13, 14, 15. Maka 23 ni adalah haid kitaran kedua. Kerana dah cukup 15 hari suci, iaitu mula-mula tak ada darah, lepas tu bakinya keluar darah, kira istihadah juga, sehingga cukup 15 hari. Kalau ada darah lagi, haid kitaran kedua. Okey, haid kitaran kedua. Padahal semua ada darah berterusan darah ni. Ya, darah berterusan semua. Darah berterusan. Okey? Darah berterusan. Maka haid kitaran kedua adalah 23, 24 dan 25. 3 hari haid kitaran kedua. Walaupun keluar darah 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, berapa hari keluar darah tu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang darah kedua tu. Darah set kedua yang keluar balik tu. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Banyak hari tu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hari. Dalam 8 hari tu 3 hari je haid. 3 hari je haid, iaitu 23 sehingga 25. 3 hari je haid. Yang lain tu istiadah. 18, 19, 20, 21, 22 tu istiadah. Kenapa pula istiadah? Sebab tak cukup suci. Kenapa tak cukup suci? Mana tahu dah suci baru 10 hari je. Hari ke-8 sampai hari ke-17. Maka hari ke-18 walaupun ada darah, tak boleh kata haid kitaran kedua. Tak boleh. Maka cukuplah suci. Okey, ini normal. Ini biasa. Dan jika
darah kedua ni berputus-putus pun no problem. Contohnya hari ke-19 tak ada darah. Hari yang ke-21 tak ada darah. Hari ke-21 tak ada darah. Hijau tak ada darah. Macam mana putus-putus? 18 ada, 19 tak ada, 20 ada, 21 tak ada, 22 ada, 23 ada, 24 ada, 25 terusnya ada. Macam mana ni? Maka sama macam tadi. Oleh kerana suci tak cukup 15, suci baru 10 hari, dan darah set yang kedua keluar hari ke-18 ni lebih daripada 15 hari, lebih daripada hari yang ke-15 ni, lebih border, maka hari ke-18 tu adalah istiadah. Macam tadi juga. Hari ke-18 adalah istiadah. Macam tadilah. Habis hari ke-19 tak ada darah. Hari ke-18 istiadah makna suci. Hari ke-11 suci. Hari ke-19 tak ada darah lah. Dengan maksud hari ke-19 suci. Hari ke-18 suci tapi ada darah. Dengan maksud istiadah lah. Hari ke-20 ada darah. Adalah istiadah. Sebab nak cukup sekurang-kurang suci. Maka ini hari ke-13 suci. Kemudian hari ke-21 tak ada darah. Tak ada darah 21. Kiralah hari ke-14. Suci. Dan memang suci pun. Hari ke-22 ada darah balik. Maka istiadah, iaitu suci hari yang ke-15. 23, hari ke-23 ada darah, 24 ada, tu bersusun 25 ada. Maka 23, 24, 5 adalah haid kitaran kedua juga. Jadi sama jawapan dengan kes yang pertama tadi. Kes pertama darah berterusan 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 berterusan. Maka penyelesaiannya macam tadilah, iaitu 18 adalah istiadah kerana nak mencukupkan sekurang-kurang suci. Suci tak cukup, cuma 10 hari je. 18, 19, 20, 21, 22 adalah istiadah. 18, 19, 20, 21, 22 adalah istiadah. Dah cukup dah suci 15 lah masanya istiadah. 22, 23, 24, 25 adalah haid kitaran kedua. Kalau darah tadi darah berterusan, kalau darah berputus-putus pun sama. 19 tak ada darah, 21 tak ada darah, sama juga kiranya. Hari ke-18 adalah istiadah, hari ke-19 suci lah. Hari ke-20 adalah istiadah, hari ke-21 suci lah. Hari ke-22 adalah istiadah. Maka cukuplah 15 hari suci. Maka hari ke-22, 23, 24, 25 adalah haid kitaran kedua. Sama. So, point dia saya kat sini adalah darah set yang kedua ni, set kedua 18 sampai 25 ni tak disyaratkan bersambung, berputus-putus ke bersambung ke, sama je kaedah. Itu point saya. Okey. Baik. Saya nak sebagai pesanan, pengajian kita dah masuk pengajian bab haid yang agak susah. Tak susah sangat, tapi ada setengah orang agak susah. Maka jika pengajian sebelum ni, muka surat sebelum ni ada yang tak datang, kemungkinan dia tak faham hari ni cerita apa. Dalam bab ni dia sekali pun tak boleh konten. Okey. Tu syarat pertama selesai. Dan kes ini ia untuk darah yang sama warna. Sebab darah yang berbeza-beza warna itu perbahasan advance. Tu nanti yang ni pun dah pening. Yang ni pun ada orang dah pening. Macam mana kalau ada color warna, kan? Jadi ini untuk muka surat ni dulu. Okey. Ini adalah okey. Ini adalah syarat pertama lulus. Ni syarat pertama ni. Syarat pertama lulus. Maka boleh guna penyempurna baki suci. Darah yang datang balik tadi tu adalah istiadah kerana nak sempurnakan, nak cukupkan baki suci. Baru satu syarat, ada 3 kan syarat. Syarat kedua apa? Mari kita tengok syarat yang kedua. Syarat yang kedua, darah pertama tidak kurang 24 jam dan tidak lebih 15 hari 15 malam, iaitu syarat asas haid. Ni yang kedua.
Mari tengok yang kedua. Okey. Darah pertama, dalam kes ni, darah pertama ni maksudnya lah darah grup pertama, kumpulan pertama, iaitu 7 hari. 7 hari kan lebih 24 jam. Okey. Dan tidak lebih 15 hari 15 malam. 7 hari kan tak lebih 15 hari. Tu je. Kita bagi contoh. Okey, kita bagi contoh. Kita bagi contoh. Darah yang tak cukup syarat. Nak guna penyempurna baki suci. Border dekat 15. Apa-apa hal cari border dulu 15. Sempadan dulu. Hari pertama ni darah keluar ada, tapi darah keluar 20 jam sahaja. Kemudian tak ada darah hari kedua. 4 jam, 20 jam ada darah. 4 jam, sehari kan 24 jam. 4 jam tak ada. Tak ada darah 4 jam. Okey. Jadi hari kedua tak ada darah. Hari kedua hijau tak ada. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Dah nak keluar border dah. Tak ada darah. Okey. 16 tak ada darah katalah. 17 tak ada katalah. 18 ada balik. Katalah 18 ada balik. Maka boleh ke kita nak kata 20 jam ni haid kitaran pertama, 18 dengan 19 ni haid kitaran kedua? Tak boleh kata gitu. Kenapa tak boleh? Silap. Bukan. 20 jam ni haid kitaran pertama, maka 18 ni, hari ke-18 keluar darah ni adalah nak menyempurnakan baki suci. Tak boleh. Dia tak boleh. Dia tak sesuai contoh macam ni sebenarnya. Sebab tu saya tersalah tadi. Dia tak sesuai contoh macam ni. Kita tukar contoh. Saya nak contoh samakan dengan yang lepas, tapi tak boleh. Tak sesuai. Okey. Hari ke-16 keluar darah balik. Hari ke-16 keluar darah balik. Keluar darah balik. Hari ke-17 pun keluar. Maka hari ke-16 ni yang keluar balik ni, kita ambil contoh, kita kena buat detail lah sebab hari ke-16 ni kita detailkan. Macam mana nak detailkan jam yang pertama keluar. 16 ni kita tukar kepada 24 jam lah sebab nak detailkan. Ni jam ya, ni jam. 16 ni hari. Kenapa tu? Kena detailkan jam, dalam bentuk jam. Okey. Jadi oleh kerana 20 jam ada darah, hari ke-16 ni ada 4 jam awal tau. Nak cukupkan 24 jam tadi tu, ada 4 jam awal. Macam ni nak kata Kena kita kalau nak kira pukul berapa-berapa pun boleh, bagus juga sebenarnya. Kita try, cuba buat dulu. Boleh faham tak? Kita ambil yang ni dulu. Contoh yang ni dulu. Jadi hari yang ke-16, hari yang ke-16 hari yang ke-16 keluar darah. Jam yang pertama, jam yang kedua, jam ketiga, jam keempat dan seterusnya lah. Jam 5, 6, 7, 8 keluar. Okey. Maka boleh ke kita nak kata jam yang pertama, kedua, ketiga, keempat ni adalah istiadah. Jam pertama dia ada istiadah. Sebab apa nak kata istiadah? Boleh tak nak kata istiadah? Sebab nak menyempurnakan baki suci kan.
Suci tak cukup. Suci baru terpaksa detail lah. Minta maaf lah, terpaksa detail. Saya tak nak detailkan lagi sebenarnya, sebab belum masuk. Tapi terpaksa, kalau tidak tak boleh selesai masalah ni. Suci dia baru 14 hari. Okay? Dan tak sampailah 15 hari suci. Sebab apa tak sampai 15 hari? Sebab kat sini dah ada darah 20 jam. Makna baru 14 hari dan 4 jam. Suci dia baru 14 hari 4 jam. Tak sampai lagi ataupun baru 300, kalau 15 hari 360 jam. Dia baru 356 jam baru. Baru 356 jam. Maksudnya suci tak sampai lagi 15 hari 15 malam, lagi 4 jam. Kenapa pula tak cukup? Kan tadi datang darah 20 jam. Dan suci kan selepas pada tu. Sebab tu tak cukup. Hari yang ke-16 ni sebab tu tak cukup lagi. Jadi adakah kita nak kata jam yang pertama, jam kedua, jam ketiga, jam keempat yang keluar ni adalah istiadah, jam yang kelima, jam 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ni jam Adakah kita nak kata dia istiadah? Sebab apa tak cukup sekurang-kurang suci? Masuk jam yang ke-21. Yang ini barulah haid kedua. Adakah begitu? Dan berterusanlah darah lagi? Tak boleh. Tak boleh kata gitu. Tak perlu mencukupkan sekurang-kurang suci. 15 hari 15 malam tak cukup. Tak perlu. Kenapa tak perlu? Kerana tak cukup syarat. Tak cukup syarat. Tak cukup syarat apa? Iaitu darah yang datang 20 jam aja. Yang pertama bila 20 jam dia bukan haid. Pertama. Yang kedua, bila darah datang balik setelah melebihi 15 hari daripada daratan darah ni istiadah ni 20 jam ni istiadah. Hari ke-16 ni bila datang balik, adakah perlu mencukupkan sekurang-kurang suci lagi 20 jam, lepas pada tu baru haid? Tak. Habis tu haid dia mana? Haidnya adalah sejak jam yang pertama lagi adalah haid. Haid dah. Tak cukup sekurang-kurang suci. Tak perlu cukup sekurang-kurang suci. Sebab apa? Sebab 20 jam ni pun istiadah bukan haid. Itu maksud dia. Itu maksud yang saya tulis kat situ. Maksud dia pula. Dia apa? Saya yang tulis. Itu maksud saya. Maksud dia pula. Okay. Darah pertama tidak kurang daripada 24 jam. Tidak melebihi 15 hari 15 malam. Iaitu syarat asas haid. Kalau kurang, tak boleh pakai menyempurnakan baki suci. Baik. Mari kita tengok syarat yang ketiga. Darah, yang ini sangat jarang dibincangkan ni. Sangat jarang dibincangkan. Kita bincang. Darah pertama yang berada dalam lingkungan 15 hari 15 malam itu disyaratkan tidak berputus-putus. Darah pertama yang tadi kita bincang darah kedua. Yang mula-mula syarat pertama darah kedua keluar. Kita bincang darah kedua keluar setelah 15 hari 15 malam. Syarat yang kedua juga, syarat yang kedua kita bincang darah pertama mesti lebih 24 jam. Tak habis, tak cukup syarat lagi. Saya terlupa. Sekejap. Tak cukup lagi. Okey. Darah kedua kita bincang adalah syarat yang kedua yang kita bincang adalah darah pertama tak kurang 24 lebih 24 jam, mesti lebih 24 jam. Dan darah kedua dan darah pertama juga tak boleh lebih 15 hari 15 malam. Yang tu tak bincang lagi yang tu. Kita bincang dulu yang tu. Okey. Yang kedua, undur balik yang kedua tak perasan tadi.
Okey, contohnya keluar darah. Keluar direct 15 hari. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 keluar direct 16 hari. Lepas tu suci, tak ada darah. 3, tak ada darah. 21 tak ada darah. Lepas tu keluar darah balik. 22, 23, 24, 25 keluar darah balik. Yang pertama dia tengok darah, syarat yang pertama dia tengok darah keluar balik. Dia kata sini darah keluar balik, syarat pertama tu setelah 15 hari. Cukup syarat dia kata lepas 15 hari syarat pertama. Okey. Sebab darah keluar balik tu, ni darah keluar balik. Grup yang kedua kan lebih 15 hari, kan setelah 15 hari. Syarat kedua, darah pertama tidak kurang 24 jam. Lebih 24 jam darah pertama. Bukan lebih 24 jam lagi, berlambak keluar sampai hari ke-16. Okey. Tapi jangan lupa, ada syarat ni. Tidak melebihi 15 hari 15 malam. Jika darah keluar lebih 15 hari 15 malam, contohnya dalam contoh ni, maka tak boleh pakai kaedah penyempurna baki suci, iaitu tak boleh kata 17, 18, 19, 20, 21 ni suci. Okey. 22 istiadah, 23 istiadah sebab nak cukupkan 15 hari suci. Tak boleh pakai. Cuma saya tak nak selesaikan lah masalah ni. Sebab masalah ni terlalu rumit untuk diselesaikan. Cuma tak boleh pakai kaedah penyempurna baki suci. Tak boleh pakai kaedah, iaitu 22 datang ni adalah istiadah, 23 istiadah, 24 istiadah, 25 istiadah. Kenapa? Suci baru 1, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Baru berapa hari je suci. Nak sempurnakanlah baki suci. Tak boleh. Habis tu macam mana nak selesai? Sabar, tunggu muka surat 70-an, 70 lebih nanti. Sabar. Okey. Tu. Syarat yang ketiga. Darah pertama yang berada dalam lingkungan 15 hari 15 malam itu disyaratkan tidak berputus-putus. Ini bermakna darah pertama hendaklah, alamak, sekejap. Okey. Ini bermakna darah pertama hendaklah satu sahaja. Satu grup, satu sahaja. Iaitu dalam keadaan bersambung tanpa ada naqaq di sela-selanya, tanpa ada suci kering di sela-selanya. Tak nampak yang tadi je. Okey. Okey. Kalau dalam whiteboard tu ada yang tak nampak, kerana terlindung oleh sesuatu apa-apa, dalam itu ketika live, ketika rakaman nanti, iaitu ketika ada QR code dalam ni nanti masa tu tak ada. Tak ada. Semua boleh nampak. Okey. Okey. Jadi dia kata ni darah pertama yang berada dalam lingkungan 15 hari 15 malam itu disyaratkan tidak berputus-putus. Ini bermakna darah pertama hendaklah satu saja, satu grup saja, iaitu dalam keadaan bersambung tanpa ada naqaq, tanpa ada suci di sela-selanya. Mari kita tengok. Darah pertama tu, kita bincang darah pertama. Okey. Kita tengah bincang darah pertama contoh yang kita bagi contoh tadi 1, 2, macam mana contoh tadi? 7 harian. 7. Kemudian keluar, ni border, sentiasa ingat border 15 hari. Keluar balik 18, 19, 20. Contoh macam tu. Okey. Contoh tadi ni, darah pertama ni dia panggil darah pertama. Tak boleh berputus-putus. Tak boleh tak boleh hari pertama ada, hari kedua tak ada, tak boleh. Dia mesti bersambung. Darah pertama.
Darah kedua datang, darah kedua ni tak kisah yang lebih 15 hari, lebih setelah 15 hari dia keluar balik, tak kisah dia bersambung. Dia bersambung ke tak bersambung. Suci keluar balik, tak perlu. Darah kedua, tu tengok. Darah kedua yang keluar, grup kedua yang keluar setelah 15 hari 15 malam tadi, tak syarat bersambung. Darah kedua ni lah, darah ni tak syarat bersambung. On off pun tak apa. Ada tak ada pun tak apa. Tapi darah yang pertama ni syarat dia tak boleh on off, mesti bersambung. Okey, mesti bersambung. Contoh tak bersambung macam mana? Okey, contoh yang bersambung macam mana? Contoh yang tak bersambung macam mana? Sekejap. Contoh yang tak bersambung macam mana? Okey, contoh yang tak bersambung macam ni. Darah keluar 7 hari tadi kan? Okey. 1 hari bulan ada darah, 2 hari bulan tak ada, 3 hari bulan ada, 4 hari bulan tak ada, 5 hari bulan, 6 hari bulan tak ada. Contoh macam ni. Kemudian ambil border, jangan lupa border 15. Ini penting sangat-sangat ni. 15. Kemudian datang balik 18, 19, 20, 21. Lepas tu 22 tak ada. Ni tak kisah. Tak payahlah kita nanti complicated sangat. Kita kata macam tu aja. Okey. Darah keluar. Jadi dalam kes ini, darah pertama dia telah berputus-putus, on off, ataupun ada nakok. Itu istilah, ada nakok. Okey. Maka jika macam ni keadaannya, darah pertama tu on off, darah kedua ni darah kedua, tak kisah on off, dah sebut tadi. Darah pertama on off. Maka ni darah pertama ni. Darah pertama. Maka tak boleh pakai penyempurna baki suci. Ataupun tak boleh nak selesaikan macam ni. Bila darah keluar balik hari ke-18, keluar balik kan, 19 keluar balik, tak boleh kata ini adalah istiadah hari ke-18, 19, 20 istiadah. Sebab suci tak cukup. Suci baru berapa hari? Sehari, 2 hari, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, baru 10 hari. Okey, 11 suci istiadah, 12, 13 istiadah, 14, 15 istiadah juga, sebab tak cukup suci. Lepas tu 23 ni adalah haid, kitaran 2. Tak boleh pakai kaedah ni. Tak boleh. Sebab apa tak boleh? Sebab darah yang pertama berputus-putus, on off, ajak ada kejap tak ada. Tak semestinya on off tu macam hari pertama, kedua, ketiga, tak semestinya. Ataupun hari pertama ada darah, hari kedua ada, hari ketiga ada, hari keempat ada, hari kelima ada, hari keenam tak ada, hari ketujuh ada balik. Tak kisahlah, sehari je yang off tu. Bukan mestinya on off, tak. Janji off, janji tak ada darah dalam grup, dalam kumpulan darah yang pertama. Janji kering kejap, lepas tu keluar balik, tak boleh pakai dah. Tak boleh pakai apa? Luput syarat. Yes, luput syarat penyempurna baki suci. Luput syarat. Dah tak boleh pakai hari ke-18 ni adalah istiadah sebab nak cukupkan sekurang-kurang suci. Tak boleh dah. Tak boleh. Habis tu macam mana? Baca. Macam mana nak settle kalau macam ni? Mari kita baca seterusnya. Jika darah pertama ini berputus-putus, maka luput syarat penyempurna baki suci. Tak boleh dah pakai cara tu. Dan penyelesaiannya sama hukumnya dengan darah keluar hari pertama hingga hari ke-16 tanpa berhenti, iaitu kaedah adat sebagai penentu haid. Jadi dalam kes ni macam ni dia nak selesai, dia kena selesai
kaedah macam mana tau? Seumpama seolah-olah seolah-olah macam mana nak tulis tak cukup tempat ni. Tak apa, saya tulis dulu. Cara settle dia macam ni. Okey, tak nampak tak apa. Jadi saya buanglah gambar saya. Okey. Jadi cara menyelesaikannya adalah sama macam ni. Sama. Macam mana sama? Darah keluar macam ni. Semua keluar. Tak berhenti. Oi, banyaknya keluar. Sampai 23 kan? Ni 23 ni, 23 hari ni. Yang atas tu 23, sampai 23. Macam mana nak selesai masalah ini? Macam mana mau settle ini masalah? Okey. Cara nak settle masalah samalah nak settle masalah yang ini. Sama. Okey. Cuma saya sebut sekali lalu, kalau tak faham tak apa, sebab kita akan bahas balik nanti pada muka surat 60 lebih nanti. Okey. Jadi macam mana nak selesai masalah ni? Masalah yang bawah ni. Okey, iaitu menggunakan tambis atau adat, tapi saya tulis sini adat. Tengok kitab tu, iaitu kaedah adat sebagai penentu haid. Kerana tak nak masuk bab warna-warna, kita ambil satu color dulu. Adat dengan maksud kitaran sebelum, bulan lepas. Jika bulan lepas kitaran sebelum, haidnya saya ambil 5 hari lah, kata 5 hari. Maka haidnya pada bulan itu 5 hari juga. Contoh dalam kes ni, darah datang 23 hari berterusan, hari pertama sampai hari ke-23. Okey. Bulan sebelum, kitaran sebelum tu haidnya 5 hari. Bukan bulan ni, bulan sebelum. Katalah ni Jun, katalah cerita ni jadi waktu Jun. Tengok yang bulan Mei. Mei berapa hari? Haidnya yang masa normal lah bulan Mei. Haidnya 5 hari. Mei 5 hari. Okey. Dah tahu adat dia atau kitaran sebelumnya, bulan sebelumnya 5 hari, maka bulan Jun jadi darah berterusan 23 hari. Macam ni 23, maka haidnya cuma 5 hari saja. Hari ke-16, hari ke-6 sampai hari ke-23 adalah istiadah. Secara umumnya begitulah. Tak boleh pakai kaedah lain, tak boleh. Ni kaedah dia. Haidnya cuma 5 hari. Ambil bila ni? Ambil yang bulan lepas yang normal. Okey. Dah tahu penyelesaian masalah ni, tapi kita bukan bincang pasal ni. Macam mana? Dah tahu penyelesaian, begitulah guna kaedah yang sama pada masalah ini. Masalah yang sedang kita bincang. Iaitu bila darah berterusan, darah datang, darah kumpulan pertama on off, air pertama ada, air kedua tak ada, ataupun air pertama ada, air kedua ada, ketiga ada, 4 ada, 5 ada, 6 tak ada pula. Air ke-7 ada balik. Kemudian tak ada darah, 8 tak ada darah, 8, 9, 10, 11, 12 tak, suci tak ada, 15, 16 tak ada darah, 18 keluar balik. Nak sempurnakan baki suci 18, nak kata istiadah, tak boleh. Bila tak boleh, cukup syarat tak? Tengok-tengok darah kumpulan yang pertama ni berputus-putus, walaupun sekejap, tapi berputus-putus, maka tak boleh sempurnakan baki suci macam tadi. Maka nak guna macam mana? Nak guna macam kaedah yang di bawah ini. Kaedah ni. Nak guna kaedah bawah ni. Iaitu tengok bulan lepas. Dalam kes ni tengoklah bulan lepas. Bulan lepas kan Mei 5 hari, maka haidnya cuma 5 hari saja. Haidnya cuma 5 hari saja. Haidnya cuma 5 hari. Yang lain semua istiadah. Hari ke-18 ni istiadah, 19, 20 istiadah, semua istiadah. Hari 6 istiadah, 6 tak ada darahan. Hari ke-7 istiadah, hari ke-8 istiadah. Tu cara menyelesaikannya.
Dan tak boleh dah. Dan yang ini tak faham pun tak apa, sebab kita akan bahas nanti. Kita akan bahas sekali lagi nanti. Ini cuma nak bagi tahu, saya nak bagi tahu tak boleh pakai penyempurna baki suci dah. Itu je nak bagi tahu. Sebab darah pertama berputus-putus. Darah pertama tak bersambung. Darah pertama tu on off walaupun sekejap. Menjadi persoalan di sini. Kebanyakan perempuan akan mengalami naqaq. Naqaq tu tak ada darah lah, kering, suci. Setiap kali haid, walaupun hanya sekejap sahaja, yang biasanya berlaku ketika darah hampir berhenti. Katalah darah haid dia keluar 7 hari, biasanya gitu. Hari yang ke-6 tu dah on off dah. Hari ke-6 tu tak ada kejap, warna kuning kejap, warna keruh kejap, lepas tu ada balik, tak ada balik. Maksudnya kuantiti darah yang keluar tu semakin mengurang, menyebabkan kadang-kadang bila cek ada, cek balik tak ada. Kat pad memang tak ada dah lah, sebab hari ke-7 dah, hari ke-6 ke-7 hujung-hujung dah. Cek ada, cek tak ada pula. Sabar dulu, 2-3 jam cek ada balik warna kuning. Lepas tu 2-3 jam cek tak ada pula. Lepas jam cek balik ada balik warna keruh. Dia ada on off. Akhir sekali setelah mungkin beberapa jam ke, 10 jam ke, 2 hari ke, mungkin juga langsung tak ada. Nak kira kan on off juga tu, kan ada tak ada juga. Jika macam tu ada tak ada, kalau ikut pendapat muktamad ni kata tak boleh pakai penyempurna baki suci. Tak boleh. Tengok adat aja lah. Okey? Tengok adat aja lah. Tak boleh lah nak guna penyempurna baki suci dah. Okey? Walaupun sekejap saja. Tak boleh. Jadi agak mustahil untuk beramal dengan kaedah penyempurna baki suci. Kalau macam ni, tak boleh lah nak pakai kaedah ni. Darah keluar balik setelah border sempadan 15 hari, nak sempurnakan je baki suci. Lepas tu kalau ada lebih lagi, haid kitaran kedua, tak boleh pakai lah macam ni. Secara umumnya lah tak boleh. Sebab apa? Semua perempuan on off hujung-hujung. Iyalah. Nak macam mana? Tak boleh lah. Okay. Kalau tak boleh guna kaedah tu, banyak lagi kaedah lain kan. Pakai kaedah adat. Maka di sini terdapat pendapat Imam Haramain, Tok Guru Imam Ghazali, yang telah diterangkan sebelum ini, yang mana ketiadaan darah di sela-sela haid tetap dihukum fatrah juga, iaitu haid sekiranya tidak melebihi kebiasaan yang selalu dialaminya. Ni pendapat yang kedua. Kalau nak amal juga boleh. Nak amal apa ni? Penyempurna baki suci tadi boleh. Ada contoh tak? Tak ada contoh. Tak apa, saya buat contoh. Oh, ada contoh. Kita baca contoh dulu. Contohnya, jika kebiasaan jika kebiasaan seorang perempuan selalu mengalami darah yang berputus-putus selama 5 hingga 10 jam. Dia biasa jadi 10 jam. Maksud biasa tu bulan lepas ataupun kitaran sebelum. 5 hingga 10 jam. Maka apabila berlakunya naqaq yang tidak melebihi 10 jam, kemudian datang darah kembali, maka tetap dihukum fatrah mengikut pendapat Imam Al-Haramain. Dengan ini lebih mudah untuk mempraktikkan kaedah menyempurnakan baki sekurang-kurang suci. Macam mana tu nak kira tu? Contohnya,
Okey. Contohnya kita ambil bulan Mei. Bulan Mei. Darah yang datang, kita nak fokus dekat hari yang ketujuh je. Okey. Datang darah. Okey, ni contoh aja. Buatlah contoh sendiri ya. Hari ketujuh. Hari ketujuh ni on off. Okey. Border jangan lupa 15. Keluar balik hari ke 18. Okey. 18, 19, 20 keluar balik. Hari ketujuh ni kita detailkanlah. Detailkan hari ketujuh on off. Detailkan kena tulis 24 jam tak? Allah, tak apa. Okey, 24 jam. Detailkan. Hari ketujuh memang ada, hari ke-8 baru berhenti terus. Darah haid berhenti real punya dekat sini. Masuk hari ke-8. Cuma hari ketujuh ada lagi, tapi ada on off. Ni contoh lah. Ada darah, ada off. Off. Lepas tu ada balik. Lepas tu off balik. Contohlah macam tu. On off. Lepas tu ada berhenti kat sini. Senang cerita. Berhenti. Itu ni detail hari ketujuh ni. Kita nak fokus dekat sini. Dekat hari yang tak ada. Kan on off juga. Ujung-ujung haid tu ada tak ada kan. Kemudian keluar balik air ke-8. Boleh ke nak guna penyempurna pakai suci? Ini pendapat Imam Haramain. Imam Haramain kata dia on off ni tak boleh tak ni sebab saya bagi contoh lain tadi kan 10 jam kan. Okey. Kalau 10 jam saya kena ambil kat sini. Sini yang hijau. Sebelah jani merah. Okey. Sebab saya contoh bagi 10 jam, 5 hingga 10 jam. Jadi mengikut pendapat Imam Haramain, ni 6, 7, 8 tak ada darah kan? Dia panggil fatrah. Ni pun fatrah juga. Sedangkan ta'rif fatrah, kita dah belajar tak fatrah? Saya pun dah lupa. Kita dah belajar tak fatrah tu apa? Ada dah. Fatrah dan naqa. Fatrah muka surat 36 tu, fatrah dan naqa. Fatrah ni pendapat Imam Haramain ni. Fatrah ni bila tengok tak ada darah, ambil kapas cek ada darah, dia panggil fatrah. Naqa tengok tak ada darah, ambil kapas cek tak ada darah juga, itu panggil naqa. Tak tengok mungkin kat pad ke, tengok tak ada darah, ambil kapas cek tak ada darah, dia panggil naqa. Tengok tak ada darah, ambil kapas cek ada darah, cek baru ada, tak cek tak tahu ada ke tidak. Bila cek ada, maka dia panggil fatrah. Fatrah ni dihukum haid sebab cek ada kan. Tapi kata Imam Haramain, walaupun tak ada darah, 6, 7, 8 tak ada darah, 10 tak ada, sepatutnya naqa lah kan. Dikira fatrah juga. Cek tak ada pun fatrah, kata Imam Haramain.
Sebab apa kira fatrah? Sebab fatrah yang teradat dia panggil. Fatrah yang teradat. Sebab biasa jadi begitu. Kata Imam Haramain. Biasanya perempuan tu yang kata yang cek tak ada tu pun fatrah juga, sedangkan dia nakak. Sebab sebelum perempuan itu, sebelum ni dia memang selalu jadi, iaitu cek ada. Cek tak ada. Betul, cek ada, cek tak ada. Cek ada, cek tak ada kan? Jadi ada keadaan orang perempuan ni kata bila cek tengok tak ada. Ni sekarang cerita darah tak keluar, darah tak nampak, darah tak keluar. Kalau darah keluar mestilah dia tak payah cek pun tak apa. Ni darah tak keluar, tak ada kat pad, tak keluar, tak nampak. Tapi bila cek ada, okay? Bila cek ada darah, esok tu tengok darah tak keluar lagi. Bila cek ada, kata Imam Rahman, kalau macam ni keadaannya, orang tu macam ni, perempuan itu macam ni, bila dia jadi bulan-bulan seterusnya akan datang, bila masih lagi dalam jangka waktu kebiasaan, jika dia cek darah tak keluar, cek biasanya ada fatrah. Tapi pada kali tu cek tak ada, waktu yang sama, masa yang sama, cek tak ada pula. Pelik, biasa cek ada ni. Kalau darah tak keluar je lah, darah tak keluar. Cek biasanya ada, tapi kali ni tak ada pula. Dia kira fatrah juga. Dia kira fatrah. Sebab biasa kan cek ada. Okey. Jadi, kalau ikut pendapat Imam Haramain dalam masalah ni, jam tu, jam ke-6, jam ke-7, jam ke-8, jam ke-9 ada, jalan 10, fatrah lah. Fatrah dengan masuk haid. Sebab fatrah, ijma' ulama kata haid. Maka haid juga. Jadi walaupun berputus-putus di hujung, di hujung haid, iaitu hari yang ke-7 ni berputus-putus, tapi oleh kerana dia biasa memang berputus-putus masa hujung tu, maka dikira fatrah. Bila kira fatrah, kira macam haid juga yang tak ada darah tu, maka boleh pakai penyempurna baki suci. Kat situ yang nak bagi faham tu. Bolehlah hari ke-18 ni adalah istiadah. Sedangkan tak boleh pakai kan hari ke-18 istiadah sebab darah pertama berputus-putus. Pendapat Imam Rahman boleh aja sebab fatrah tadi, sebab nakak tadi tu, yang tak ada darah tadi tu, yang selang-selang tu, biasa jadi. Dengan syarat biasa jadilah. Dengan syarat biasa jadi. Okey. Macam detailnya adalah dalam kes ni, jika biasa jadi macam ni, hari pertama darah, hari kedua ada, hari ketiga penuh, hari keempat 5, hari ke-6, hari ke-7 on off-nya dalam bentuk jam macam ni, iaitu ada jam pertama, jam ke-6, jam ke-7 tak ada darah, jam ke-8 tak ada darah, jam ke-9 ada balik, jam ke-10 tak ada, jam ke-11 ada balik darah. Maka nakak dia tadi ataupun berputus-putus dia tadi berapa jam? Berputus-putus dia tadi berapa jam? 10 jam 10 jam je yang berputus-putus. Bila 10 jam berputus-putus, maka hanya boleh, bukan 10 jam, dia last darah keluar 10 jam. Last darah tak keluar 10 jam. Darah yang jam yang ke-11 darah keluar balik. Sehingga 19 jam yang ke-19, jam yang ke-20 terus. Kita tambah sikitlah untuk senang kira. Okey. Jam yang ke-21 berhenti terus. Maka 20 jam lah. 20 jam lah, betul. 20 jam lah. Darah berputus-putus adalah 20 jam. On off. Kita nak fokus dekat 20 jam ni. Jadi, nak kira macam mana tau? Bermula darah berputus, lepas tu ada balik, putus ada balik, darah berhenti. Keseluruhan haidnya adalah 7 hari. 7 hari ya. Kalau ambil secara umum keseluruhan haidnya 7 hari. Keseluruhan haid 7 hari. Tapi hari yang ke-7 tu berputus-putus. Contohlah, putus-putus.
sekejap ada, kejap tak ada. Jadi, okay, saya nak cerita ni pada ini biasa berlaku. Dia biasa berlaku bulan Mei ni, biasa berlaku macam tu. On off, on off. Bila dah biasa berlaku, dah pernah berlaku pada bulan sebelum, maka pada bulan seterusnya baru boleh pakai kaedah ni. Pada bulan ni tak boleh pakai lagi. Bulan seterusnya baru boleh pakai kaedah ni. Iaitu, sebab tu kata, iaitu macam mana? Kita tengok bulan seterusnya. Ni bulan Mei, bulan Jun. Memang dia agak complicated sikit. Sabar. Saya dah cuba cakap paling banyak maklumat yang saya tak bagi lagi. Sebab takut lagi. Ini maklumat yang diperlukan aja ni. Okay. Ni bulan seterusnya. Okay. Darah keluar. Bulan seterusnya, dia kena ambil border 7 hari dah. 7 hari. Sebab haidnya 7 hari. Yang pertama, dia kena letak dah 7 hari. Awal-awal dia kena letak 7 hari. 7 hari. Dan yang dia letak 7 hari ni, jika darah berputus-putus dalam 7 hari. Darah berputus-putus dalam 7 hari, maka dikira fatrah. Ataupun dikira ada haid juga. Okey. Maka kalau katalah ada berputus-putus, tak kisahlah hari ke-6 ke hari ke-7, tak kisah, berputus-putus. Kemudian darah keluar balik, ambil border tadi, ambil border 15, sentiasa kena tahu 15 ni. Keluar balik 18, 19, 20, keluar balik. Mengikut pendapat Imam Haramain, dia boleh menyempurnakan baki suci, iaitu haidnya adalah 7 hari. Haidnya adalah 7 hari. Sebab tak lebih daripada bulan sebelum, kitaran sebelum. Tak lebih. Maka oleh itu 18, 19 dan 20 adalah isyadhah kerana nak mencukupkan baki suci. Walaupun darah pertama berputus-putus, kerana darah pertama putus-putus adalah fatrah mengikut pendapat Imam Haramain. Tapi ini bukan pendapat mutamat. Yang ini tak faham pun tak apa sebenarnya. Sebab kalau takut tersalah faham. Cuma pendapat ni digunakan untuk orang yang berputus-putus, dah biasa berputus-putus, supaya senang untuk dia menyelesaikan bila darah keluar balik nanti. Menyempurnakan baki suci. Senang bagi dia buat. Sebab kalau nak kira tak, kalau macam ni kena pakai adat. Kalau nak kira ni kena pakai adat. Jadi, tapi kalau darah tu, darah yang berputus-putus tu keluar lebih daripada bulan lepas, kitaran sebelum. Contohnya berputus-putus tu kat sini, darah keluar lagi lebih. Ni ada darah ni berputus-putus tu kat sini 9. Maka tak boleh pakai dah kaedah ni. Imam Haramain kata tak boleh pakai. Jadi macam mana? Kembali kepada hukum asal, iaitu adat. Tengok bulan lepas berapa hari. Dan hari 18, 19, 20 tak boleh pakai penyempurna baki suci. Tak boleh pakai. Tak boleh pakai dah. Sebab lebih daripada adat kitaran sebelum. Fokus kita dekat sini, tak faham dengar 2-3 kali ya. Istilah dia panggil adat fatrah. Ya. Adat fatrah. Jadi fokus kita kat sini adalah macam mana nak amal juga. Kalau kita kata tak payahlah Imam Haramain ni, maka cukuplah, syarat ni dah cukup. Kalau macam tu tak boleh beramal dengan penyempurna baki suci. Tak boleh lah. Darah datang balik, keluar balik, adat. Keluar datang balik, adat. Sedangkan darah keluar datang balik tu, darah yang keluar balik tu, boleh kalau nak pakai Imam Haramain, pendapat Imam Haramain, boleh nak menyempurnakan baki suci. Kan senang, menyempurnakan baki suci ni senang. Tambah je berapa hari cukup 15 hari suci, lepas daripada tu adalah haid. Kena pakai adat. Bila sebut pakai adat, dia agak complicated sikit lah. Okey. Saya tahu ada yang masih lagi tak boleh tangkap. Pengalaman saya mengajar selama 8 tahun, daripada start tahun pertama sampai tahun ke-8, saya tak ajar ubat ni. Masuk tahun ke-9 ke-10 Ustaz. Maka dia lebih mudah untuk difahami lah kalau tak ajar. Tapi tak boleh.
Nanti takut lupa pula ilmu ni. Maka pendapat muktamad adalah kena cukupkan 3 syarat. Syarat yang paling susah untuk dipenuhi adalah darah grup pertama tidak berputus-putus. Itu paling susah. Jika darah yang pertama tidak berputus-putus, syarat yang susah nak dipatuhi adalah darah yang pertama itu jangan putus-putus. Sebab kebiasaan perempuan putus-putus. Kalau putus-putus, tak boleh pakai dah penyempurna baki suci, tak boleh dah. Pakai adat ajalah. Kalau nak pakai juga, ada pendapat kedua, pendapat dhaif Imam Haramain. Tengok pula lepas berapa hari yang berputus-putus tu, dengan syarat dia sentiasa dia selalu berputus-putus lah. Kita orang sebelum putus tu berapa hari, maka ambil hari tu. Pada bulan itu, putus-putus dia pun tak boleh lebih daripada adat dia yang bulan lepas. Jika lebih, tak boleh terpakai. Kaedah tu kembali kepada hukum asal. Tempoh dari segi on off tu tak semestinya. Kalau hari ketujuh, mesti hari ketujuh je on off. Tak semesti. Tak kisahlah dia nak on off hari pertama ke. Dia biasanya on off tu hari ketujuh. Hari ketujuh. Tiba-tiba jadi masalah ni, dia punya on off hari ke-6 ke, on off dari hari ke-5 tak kira. Yang penting jangan lebih 7 hari tu. 7 hari. Adat bulan lepas. On off tak semestinya jam ataupun hari yang sama, tak semesti. Mana ada kaedah gitu. Haid mana kenal pukul berapa. Maksudnya jangan lebih adat dia pada bulan lepas ataupun kitaran sebelum. Jangan lebih. Jika lebih on off tu, yang on off saja, fokus kat on off tu. On off tu. Ada tak ada tu, jangan lebih. Kalau lebih hari ke-9 ke-10 pula on off kat situ, tak boleh pakai. Tak boleh pakai apa? Kaedah Imam Haramain. Kalau bukan kaedah Imam Haramain, awal-awal lagi tak boleh pakai dah. Putus-putus bila-bila putus pun tak boleh pakai. Itu ikut pendapat muktamad. Putus bila-bila pun tak boleh pakai. Itu kalau nak pendapat Imam Haramain boleh, tapi pastikan adat yang lepas jangan lebih. Yang putus-putus saja, yang putus-putus jangan lebih. Okey. Ada beberapa details lagi yang saya tak sebut dan saya tak bercadang nak sebut. Kita masih lagi di awal. Faman manahal juhala ilman adha'ahu wa man mana'al mastawjibina faqad zalam. Barang siapa memberi pengetahuan kepada mereka yang tidak mampu faham adalah sia-sia. Tetapi mereka yang mencegah diberi kefahaman, diberi kepada penuntut ilmu yang nak faham adalah kezaliman. Jadi bagi orang yang tak sampai, tak mampu faham, pendapat Imam Haramain ni lupakan. Kenapa saya sebut juga? Saya takut saya tergolong dalam orang yang mencegah diberi kefahaman kepada penuntut ilmu yang memang nak faham dan dia mampu untuk faham. Tiba saya cegah, tak bagi tahu perkara ni. Maka takut termasuk dalam golongan kezaliman. Saya sebut juga, tapi saya nak bagi tahu siap-siap. Pendapat Imam Haramain yang susah sikit tadi tu adalah untuk orang yang dapat cerna. Bagi orang yang tak dapat cerna, itu bukan untuk anda. Itu bukan untuk anda. Wallahu a'lam. Kita berhenti dekat istiqra' dan kajian Imam Asy-Syafi'i. Ni senang aja ni, tak ditulis-tulis. Kisah tak ditulis-tulis, senang baca aja. Muka surat 55, kita sudah ingat tasbih kafarah dan suratul subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.